Saya ingin bercakap tentang duit jatuh. Nilai duit merudum 4.8 nisbah $1 Amerika. Perkara ini pernah berlaku dahulu pada tahun 1998. Duit telah jatuh sehingga 4.88. Waktu itu Menteri Keuangan adalah Datuk Seri Anwar Ibrahim. Dan hari ini duit berlaku kali kedua jatuh 4.8. Menteri Keuangan juga Datuk Seri Anwar Ibrahim. Bahkan beliau seorang Perdana Menteri. Saya bukan nak cakap tentang isu duit jatuh sangat, tetapi saya ingin bercakap tentang kesilapan besar yang telah dilakukan oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim. Dari awal lagi, saya melihat apabila Datuk Seri Anwar menjadi seorang Perdana Menteri, tertubuhnya kerajaan dipanggil kerajaan perpaduan, ataupun saya lebih suka menggunakan kerajaan campuran. Dan kerajaan itu rapuh. Di waktu Datuk Seri Anwar menjadi Perdana Menteri, kerajaan tidak kuat dan dia perlu untuk membina satu suasana kestabilan politik negara. Kerana kestabilan politik negara ini sangat dilihat oleh pelabur-pelabur luar ingin masuk ke negara kita, dan juga pelabur dalam negara supaya mereka tak keluar daripada negara kita. Ini penting, kestabilan politik negara sangat penting. Oleh itu saya melihat untuk mengekalkan, melahirkan ataupun merealisasikan suatu suasana politik yang stabil dalam keadaan kerajaan sangat rapuh, maka Datuk Seri Anwar Ibrahim mesti mahu tak mahu mengambil pendekatan berkawan, bukan pendekatan bermusuhan. Kalau mengambil pendekatan bermusuhan dalam keadaan kerajaan tidak kuat, perlu membina satu suasana politik negara yang stabil, kemudian kita meruncingkan permusuhan dengan parti-parti politik, musuh politik kita, maka takkan berjaya untuk kita muncul sebagai satu negara yang stabil politik dia. Sebab itu saya mengatakan bahawa Datuk Seri Anwar sepatutnya waktu itu menggunakan pendekatan berkawan. Pada tahun 1998, waktu itu duit jatuh 4.88. Datuk Seri Anwar sebagai Menteri Keuangan, ramai mengatakan bahawa Datuk Seri Anwar lah yang telah menyelamatkan keadaan negara waktu itu, dan dia diangkat sebagai hero pakar ekonomi Asia Tenggara. Saya membaca, saya meneliti dengan baik fakta-fakta yang ada. Saya tidak setuju dengan pandang itu. Bagi saya, waktu itu Datuk Seri Anwar telah pun mencadangkan kepada kabinet dan juga kepada Perdana Menteri waktu itu ialah Tun Dr. Mahathir Mohamad untuk membuat pinjam IMF, nak ikat negara kita dengan hutang dunia. Tapi Tun tidak bersetuju. Tun tidak bersetuju dengan pandangan Menteri Keuangan waktu itu, Datuk Seri Anwar. Akhirnya Tun Mahathir telah pun study, belajar bagaimana untuk mengambil tindakan yang tegas dan pantas supaya tidak berlaku negara ini berhutang dengan Bank Dunia, IMF. Akhirnya timbullah idea yang berani oleh Tun, iaitu mengikat ringgit, dan juga yang keduanya mencairkan aset negara supaya berlakunya pertumbuhan domestik nerancang. Saya berpandangan apabila di hadapan Perdana Menteri itu ada dua keadaan. Pertama, keadaan pendekatan berkawan. Yang kedua, keadaan pendekatan bermusuhan demi untuk mencapai matlamat membina kestabilan politik negara tanah air. Kedua-dua ini perlu dilihat dari kacamata kaedah fiqh. Kaedah fiqh mengatakan taqdimu aham ala muhim, mendahulukan yang lebih penting daripada yang penting. Antara dua keadaan, pendekatan berkawan dengan pendekatan bermusuhan demi untuk mencapai sebuah negara yang stabil politiknya, maka Perdana Menteri mesti mendahulukan pendekatan berkawan dan meninggal pendekatan bermusuhan. Ini kaedah fiqh. Taqdimu aham ala muhim, hendaklah mendahulukan yang lebih penting dari yang penting. Pendekatan berkawan lebih penting. Sekiranya Datuk Seri Anwar Ibrahim mengambil pendekatan berkawan, berbaik dengan Tun Mahathir, berbaik dengan lawan dia, berbaik dengan pakar-pakar keuangan yang duduk di belakang Mahathir, saat ini saya rasa boleh Datuk Seri Anwar merujuk, meminta pandangan, buah fikiran untuk menamatkan krisis keuangan ini. Rakyat akan dapat melihat bahawa Datuk Seri Anwar seorang yang berwawasan, berwibawa dan pandai mentadbir negara. Tak berlakulah hari ini. Hari ini berlaku apabila orang naikkan balik video-video beliau yang mengecam kerajaan lemah, lembab, tak pandai, bodoh, bangang, mentadbir negara, barang naik, duit jatuh. Akhirnya ucapan yang viral dilafazkan, diungkapkan oleh beliau itu menjadi peluru kembali kepada diri beliau sendiri. Ini kesilapan yang besar. Kenapa? Sebab mengambil pendekatan menyerang musuh, bermusuhan. Tetapi kalau sekiranya beliau mengambil pendekatan berkawan, inilah waktunya. Dia berjumpa Tun Mahathir, masih hidup lagi. Beliau lah yang telah menyelamatkan negara pada tahun 1998 dulu. Boleh gunakan kepakaran ekonomi beliau, pengalaman beliau. Akhirnya saya yakin dan percaya dengan pendekatan berkawan ini, Tun Mahathir bantu Datuk Seri Anwar Ibrahim, pakar-pakar yang berada di belakang Tun Mahathir pun membantu Datuk Seri Anwar, maka negara akan melihat bahawanya Datuk Seri Anwar sebagai orang yang cakap dan dia buat. Dia komplain dan dia berjaya buat apa yang dia komplain. Dia condemn seluruh ini apa kelemahan negara, hari ini dia berjaya membangunkan sebuah negara. Inilah dia kehebatan kalau sekiranya Datuk Seri Anwar Ibrahim mengambil pendekatan berkawan, meninggalkan pendekatan bermusuhan dan perkelahian, menghentam musuh politiknya sehingga akhirnya dia tak sedar kerajaan yang beliau pimpin itu adalah kerajaan yang rapuh dan memberi kesan
menunjukkan kepada tidak stabilnya politik negara, dan pelabur-pelabur dalam negara keluar, pelabur luar negara tidak mahu lagi masuk dalam negara kita. Kerana apa? Kestabilan politik negara kita tidak menjamin tentang ekonomi, bisnes yang ingin dibawa oleh pelabur luar. Inilah kerugian dia. Jadi ringgit hari ini adalah akibat pelabur-pelabur tak masuk dan pelabur dalam negara juga keluar, maka ringgit jatuh. Saya mengatakan bahawanya kesan ringgit ini bukan hanya kesan luaran, tapi lebih besar kepada kesan dalaman, kerana Datuk Seri Anwar Ibrahim gagal mewujudkan kestabilan politik, menjadikan kebimbangan pelabur untuk masuk.